Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Webinar percuma kita hari ini dikaji oleh DDMFX. Topik pada hari ini analisis teknikal 15 Februari 2013 bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Pembentang anda saya Azfa dan saya akan membentangkan perbincangan kita pada hari ini dalam bahasa Malaysia. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat membantu anda untuk melakukan perdagangan anda di masa akan datang. Sebelum kita pergi lebih dalam mengenai webinar kita pada hari ini, mari kita lihat apakah tajuk-tajuk utama yang kita akan bincangkan pada hari ini. Terdapat 4 topik utama yang kita akan bincangkan, iaitu asas analisis teknikal, yang kedua Fibonacci dan nisbah emas golden ratio, yang ketiga jenis-jenis Fibonacci, yang keempat kita akan lihat kepada corak carta dan kita akan mengenal pasti dan cara perdagangan menggunakannya. Kita akan pelajari bagaimana untuk melakukan trading kita menggunakan corak carta yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita terus saja ke topik pertama kita, iaitu asas analisis teknikal. Di sini kita akan bincangkan mengenai apakah itu analisis teknikal itu tersendiri dan bagaimana kita boleh menggunakannya di dalam perdagangan kita dan apakah kesan-kesan, kelebihan dan kebaikan ia terhadap perdagangan kita. Analisis teknikal adalah rangka kerja di mana pedagang mengkaji pergerakan harga. Kita akan kaji pergerakan harga yang telah berlaku, historical data. Kita akan kaji historical data tersebut dan akan melakukan analisa, melihat ke mana arah ia akan bergerak. Secara teorinya, seorang pedagang boleh melihat sejarah pergerakan harga dan tentukan arus keadaan perdagangan dan pergerakan harga yang berpotensi. Kita melakukan analisis ini untuk meningkatkan kadar kemungkinan kita untuk mendapat keuntungan di dalam pasaran. Seperti yang anda tahu, yang telah kita bincangkan dalam webinar yang lepas, kita berdagang di dalam pasaran forex mengikut kepada satu tahap statistik, sama ada kita akan mendapat keuntungan atau kerugian di dalam pasaran. Oleh itu, dengan menganalisa market, kita boleh meningkatkan potensi kita, statistik kita terhadap keuntungan. Secara praktikalnya, penggunaan analisis teknikal mengkaji secara teorinya mengikut maklumat semasa yang dicerminkan dalam harga-harga yang telah kita lihat di dalam carta. Jika harga mencerminkan arah daripada semua maklumat yang berkenaan, maka tindakan harga adalah sangat penting dalam membuat keputusan di dalam perdagangan. Bermakna price action yang kita akan lihat di dalam setiap carta yang kita lihat, contohnya Euro USD, kita lihat price action tersebut sebelum memasuki pasaran. Ia adalah sangat penting bagi semua pedagang-pedagang baru maupun pedagang-pedagang yang telah berpengalaman di dalam pasaran forex ini. Mari kita lihat satu contoh price action yang berlaku di dalam carta ini. Di dalam gambar rajah ini, kita boleh melihat pergerakan harga tidak berjaya memecahkan tahap-tahap yang telah ditanda di sini. Ini adalah tahap-tahap support and resistance, tahap sokongan dan rintangan dalam bahasa Melayunya, di mana harga tidak mampu untuk memecah atau menangani tahap-tahap tersebut, lalu melantunkan tahap harga tersebut ke bawah atau ke atas di paras-paras support and resistance tersebut. Carta dalam contoh ini memberi petunjuk dan memberikan kita idea arah pergerakan harga seterusnya yang bakal berlaku. Kerana sejarah seringkali akan berulang dan melakukan ulangan tersebut
untuk memberikan peluang kita, dan ia telah memberikan kita peluang untuk melakukan analisa berdasarkan indikasi ataupun technical tools yang ada di dalam MT4 kita. Seperti yang saya katakan tadi, sejarah cenderung untuk mengulangi pergerakan itu sendiri. Ia adalah tunggak kepada analisis teknikal. Paras harga dipegang sebagai tahap sokongan atau rintangan. Ia sama ada kita melihat kepada Fibonacci ataupun kita lihat kepada trendline ataupun kita lihat juga kepada pivot. Itu tahap-tahap kritikal di mana kita boleh lihat price action di situ berlaku, sama ada pemecahan ataupun pemantulan bakal berlaku. Ada juga yang menggunakan tahap-tahap nombor-nombor genap seperti contoh harga Euro USD 1.3000. Mereka akan melihat menandakan tahap ini sebagai satu tahap sokongan maupun tahap rintangan. Paras-paras harga tersebut dipegang sebagai tahap sokongan dan rintangan seperti saya katakan tadi. Kita akan perhatikan tahap ini dan melakukan perdagangan berdasarkannya. Para penganalisis teknikal mencari corak yang serupa yang telah ditubuhkan pada masa lalu dan akan membentuk idea perdagangan selanjutnya di masa sekarang. Sebagai contoh, kita boleh lihat pergerakan Fibonacci pada masa yang lampau mencapai paras 200 ataupun 2618, dan pada masa sekarang corak tersebut kita telah mengesan terlebih dahulu. Ia akan mengulangi apa yang telah berlaku di masa lalu. Kita buka perdagangan kita mengikut apa yang kita analisa di masa sekarang. Kebanyakan penganalisis teknikal ini mempercayai harga itu akan bertindak dengan cara yang sama seperti apa yang telah berlaku. Terdapat banyak indikasi di dalam analisis teknikal, indikator-indikator yang kita boleh gunakan seperti RSI, statistik, Bollinger Band dan macam-macam lagi. Analisis teknikal seringkali diperkatakan memfokuskan kepada pergerakan harga pada carta. Sekiranya kita tidak melihat pada carta dan memasuki perdagangan, itu bukan menggunakan analisis teknikal, tetapi ia mungkin menggunakan analisis yang berlainan seperti melihat kepada news, menggunakan fundamental skills. Di situ satu analisis yang berlainan akan dilakukan. Dengan menggunakan analisis teknikal, kita akan fokus kepada pergerakan carta yang ada di dalam rekod pasaran MT4 kita. Para penganalisis teknikal menggunakan carta kerana ia adalah cara paling mudah untuk menggambarkan data sejarah, kerana data-data tersebut telah tersimpan di dalam platform itu sendiri dan kita boleh menggunakannya untuk menganalisa market seterusnya. Anda boleh melihat data-data yang lepas untuk membantu anda mengesan trend atau corak yang boleh membantu anda memberi beberapa peluang perdagangan yang besar. Semua perdagangan bergantung kepada analisis teknikal mengikut arah harga yang kita telah tetapkan ataupun kita telah analisa daripada corak dan isyarat penunjuk atau indikasi yang telah kita letak di dalam carta. Semakin ramai pedagang mencari tahap harga tertentu atau mengikut satu corak carta tertentu, semakin besar kemungkinan bahawa corak tersebut akan terselah berarah ke dalam pasaran. Ini bermakna sekiranya ramai orang menggunakan Fibonacci sebagai satu indikasi utama mereka, maka pergerakan harga akan cenderung mengikut analisa tersebut. Dan di sini kita boleh lihat di mana sebagai contoh big investor sentiasa melihat cycle number, iaitu nombor-nombor genap yang berlaku sekiranya pergerakan harga itu berlaku secara drastik ke arah demikian. Ia berkemungkinan besar big investor ini akan memasuki arah tersebut. Dan cenderung kita yang mengikut cara analisa mereka akan mendapatkan keuntungan. Ia bergantung kepada situasi di mana kita haruslah mencampurkan analisa kita
Daripada analisa teknikal, kita campurkan kepada analisa fundamental dan juga price action sekiranya kita mampu mengawal analisa-analisa tersebut dan mendapatkan satu data yang kukuh untuk memasuki pasaran dengan meletakkan tahap risiko yang serba kecil, iaitu letakkan stop loss sebagai contoh 30 pips atau 20 pips di belakangnya, kita akan berada dalam keadaan selamat di dalam pasaran. Di sini, anda perlu tahu bahawa walaupun analisis teknikal adalah sangat subjektif, bermakna kita boleh melihat mana-mana analisa yang kita ingin gunakan, iaitu sebagai contoh kita gunakan Fibonacci. Ia adalah satu yang sangat subjektif. Sekiranya Ali dan Abu sebagai contoh melihat analisis carta dan indikasi yang sama, ia tidak bermakna bahawa mereka akan tampil dengan idea yang sama di dalam di mana harga boleh diarahkan. Bermakna sebagai contoh, sekiranya Ali menggunakan Fibonacci, Ali dan Abu menggunakan Fibonacci, tetapi Ali menggunakan teknik pemecahan dan Abu menggunakan teknik pemantulan, ia adalah dua analisa yang berbeza dan kemasukan posisi terhadap pesanan pasaran pun berbeza. Bermakna, mungkin Ali akan membuka belian dan Abu akan membuka jualan di arah yang berlainan. Perkara yang paling penting bahawa anda haruslah memahami konsep di bawah analisis teknikal tersebut. Pedagang sering berkatakan tentang Fibonacci, Bollinger Band atau tahap pangsi, iaitu pivot point di dalam perbualan mereka. Kerana tahap-tahap yang telah mereka analisa menggunakan Fibonacci, Bollinger Band ataupun tahap pangsi, pivot point tersebut akan cenderung melakukan arah yang sepatutnya kerana kebanyakan pedagang seluruh dunia menggunakan analisis tersebut. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, semakin ramai orang menggunakan satu indikator, semakin cenderung arah pergerakan harga mengikut tahap tersebut. Baiklah, setelah kita bincangkan tentang apakah itu basic asas analisis teknikal, mari kita terus kepada tajuk kedua kita, iaitu Fibonacci dan nisbah emas, Golden Ratio. Di dalam topik ini kita akan bincangkan bagaimana satu teknik Fibonacci tersebut didapati dan siapakah pengasas tahap Fibonacci ini. Mari kita lihat sejarah Fibonacci dan nisbah emas terlebih dahulu. Pada zaman pertengahan, Leonardo Pisano Bigolo merupakan ahli matematik yang berbakat besar dan beliau telah mengolah dan mengeluarkan teori nisbah emas, iaitu Golden Ratio, di dalam komoditi mereka. Leonardo Pisano Bigolo ini tidak dikenali dengan nama Leonardo Pisano Bigolo kerana dia lebih popular dikenali sebagai nama Leonardo Bonacci. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama yang asal tersebut kerana Bigolo lebih dikenali dengan nama Leonardo Bonacci atau lebih terkenal dengan nama Leonardo Fibonacci. Kemudian beliau adalah di antara pada tahun di antara 1170 hingga 1250 telah serba sedikit memperkenalkan kita kepada nombor Fibonacci, iaitu urutan nombor yang banyak membantu pelabur-pelabur pada hari ini. Apakah nombor-nombor yang dimaksudkan oleh Fibonacci, oleh Leonardo Bonacci tersebut? Mari kita lihat urutan nombor ini bermula daripada 0 dan 1. Dan seterusnya, ia adalah hasil daripada penambahan dua nombor yang sebelumnya. Sebagai contoh di sini kita lihat, nombor-nombor Fibonacci adalah mengikut urutan campuran antara nombor semasa dengan nombor sebelumnya. 0 dituruti dengan nombor 1, kemudian 2, 3 hasil daripada campuran nombor 2 dan 1, 5 hasil daripada campur 3 dan 2,
8 hasil daripada campur 5 dan 3 dan begitulah selanjutnya. Di dalam perdagangan forex, kita tidak melihat kepada nombor-nombor Fibonacci ini, tetapi kita lihat kepada nombor golden ratio yang kita akan gunakan di dalam carta. Mari kita lihat bagaimanakah caranya Fibonacci mengira nombor-nombor tersebut. Bagaimana dia memperoleh nombor-nombor dengan membahagikan nombor Fibonacci tadi dengan nombor sebelumnya. Sebagai contoh, dia akan membahagikan nombor 377 yang terdapat di dalam nombor Fibonacci. Dia akan bahagikan dengan nombor sebelumnya, iaitu 233. Dan kita akan dapati nombor 1.618 yang kita sering gunakan di dalam analisis Fibonacci. Kita juga boleh membahagikan nombor 377 tersebut dengan nombor 2 sebelumnya, urutan 2 sebelumnya, iaitu 144. Kita akan mendapati nombor 2.618. Bermakna nombor ini acap kali digunakan di dalam perdagangan kerana ia adalah golden ratio yang telah dikira oleh Leonardo Bonacci pada zaman dahulu. Ini adalah nombor-nombor natural yang seringkali berlaku juga terhadap pasaran forex. Nisbah ini digunakan secara meluas dalam perdagangan untuk mewakili tahap sokongan dan tahap rintangan di dalam perdagangan kita. Seperti contoh gambar ini, kita boleh lihat di mana tahap resisten dan support, tahap rintangan dan sokongan di dalam gambar ini boleh didapati dengan menggunakan Fibonacci. Dengan itu, sekiranya kita menggunakan teknik perdagangan, analisis teknikal, melihat kepada orang kata pemantulan ataupun retracement, kita gunakan retracement tersebut untuk memasuki pasaran. Sebagai contoh, sekiranya harga bermula di sini dan telah menyentuh tahap resisten yang kita telah tandakan di dalam carta, maka kita akan membuka pesanan jualan di sini. Stop loss haruslah diletakkan di atas bahagian resisten ini. Itu adalah cara bagaimana untuk berhati-hati sekiranya kita memasuki pasaran untuk mengelakkan daripada kerugian yang lebih besar berlaku. Cara untuk meletakkan stop loss dan bagaimana untuk mengira kadar risiko yang kita ambil, kita akan pelajari dalam webinar Money Management setiap hari Rabu. Minggu hadapan kita akan adakan webinar tersebut hari Rabu. Anda boleh sertai webinar tersebut dan mendaftar di dalam laman web GDMFX. Kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Namun sedemikian, kita tidak perlu mempeningkan kepala kita untuk menghafal nombor-nombor tersebut. Kita tidak perlu untuk menghafal nombor tersebut kerana tujuan utama kita untuk mengetahui nombor-nombor tersebut adalah kita harus tahu bagaimana ia boleh membantu kita dalam melakukan perdagangan. Anda tidak perlu risau dan anda tidak perlu lakukan sebarang penyiraan kerana hampir semua platform perdagangan mempunyai instrumen penganalisa yang menarik dan ia boleh diletakkan pada carta dengan serta-merta. Anda juga boleh letakkan Fibonacci, analisis Fibonacci ini, Fibonacci tools kita di dalam platform Android. Sekiranya anda menggunakan tablet, anda boleh install sahaja platform Android GDMFX dan anda boleh gunakan Fibonacci. Anda boleh letakkan Fibonacci ini di dalam carta anda. Sekiranya pada aliran pasaran meningkat, uptrend, sekiranya kita menganalisa market, lihat kepada pasaran meningkat, anda perlu mengenal pasti harga ayunan tertinggi dan harga ayunan terendah terlebih dahulu sebelum meletakkan Fibonacci tool tersebut. Setelah kita menganalisa market dan melihat kepada swing high atau swing low, ataupun ayunan tinggi, ayunan rendah,
kita terus saja letakkan Fibonacci tool di dalam carta, ke atas carta daripada harga ayunan rendah atau tinggi tersebut. Kemudian kita boleh bacakan apakah tahap-tahap Fibonacci yang seterusnya yang bakal menjadi target kita. Sekiranya harga mencecah tahap tersebut, barulah kita membuka pesanan, ataupun kita buka pesanan sekarang sehingga harga mencapai target tersebut. Ia terpulang kepada kita bagaimana kita menganalisa market menggunakan tahap-tahap Fibonacci tersebut. Sama ada kita ingin berdagang menggunakan tahap anjakan atau pantulan, retracement, kita hendak menunggu tahap pemecahan ataupun pemantulan, breakout ataupun retracement, secara automatik kita akan lukiskan pada carta oleh periksian tersebut, dan kita boleh letakkan pesanan tertunda kita, pending order kita, di dalam pasaran sebelum ia mencecah tahap harga tersebut, ataupun sekiranya kita telah membuka pesanan terlebih dahulu, kita boleh letakkan take profit kita atau stop loss kita di tahap-tahap yang telah kita letakkan. Contoh tadi kita ceritakan tentang uptrend. Manakala sekiranya anda berada di situasi berlainan, situasi aliran pasaran menurun, downtrend, dan kita mengenal pasti perubahan aliran melakukan perkara yang sama, tetapi bermula dengan harga tinggi ke harga terendah. Seringkali Fibonacci ditarik daripada bahagian kiri ke kanan. Sekiranya kita ingin melihat retracement. Manakala sekiranya kita ingin melihat expansion, kita akan menarik Fibonacci daripada kanan ke kiri. Beberapa perkara yang perlu diingat, harga tinggi dan harga rendah mesti dipastikan terlebih dahulu, dan sentiasa tarik instrumen Fibonacci dari kiri ke kanan sekiranya kita ingin melihat pergerakan retracement. Fibonacci juga boleh diubah suai. Sebentar lagi nanti saya akan tunjukkan pada carta secara praktikal bagaimana kita boleh mengubah suai nilai-nilai Fibonacci di dalam carta. Dan bagaimana kita boleh menganalisa market dengan menggunakan Fibonacci tersebut. Kita akan bincangkan di hujung webinar ini. Setelah kita bincangkan sebentar tadi bagaimana Fibonacci itu boleh membantu kita dan asas-asas Fibonacci, juga sejarah Fibonacci, seterusnya kita akan bincangkan tentang jenis-jenis Fibonacci. Terdapat 5 jenis Fibonacci di dalam platform anda. Di antara 5 Fibonacci ini, Fibonacci yang paling gemar digunakan oleh pedagang-pedagang adalah 2 Fibonacci yang utama, iaitu Fibonacci pemantulan dan Fibonacci pengembangan. Fibonacci pemantulan kita boleh tarikkan seperti saya katakan tadi, kita tarikkan Fibonacci daripada kiri ke kanan untuk melihat tahap retracement terhadap harga. Manakala untuk melihat expansion, kita harus menarik Fibo expansion, atau sekiranya anda telah mengubah suai Fibonacci anda boleh terus menarik Fibonacci dari kanan ke kiri. Yang ketiga, kita ada Fibonacci kipas ataupun Fibonacci fan, Fibo fan. Yang keempat, Fibonacci yang terdapat dalam jenis-jenis Fibonacci ini adalah Fibonacci zone waktu. Di mana kita boleh melihat satu timeline. Kita boleh letakkan timeline tersebut dan kita boleh menggunakan analisa timeline tersebut untuk melihat pengulangan corak carta di dalam pasaran. Manakala yang terakhir, kita akan bincangkan Fibonacci Arca, Fibo Arch, yang kita boleh gunakan di dalam analisa kita, analisa teknikal kita. Baiklah, kita terus kepada contoh Fibonacci yang pertama, iaitu Fibonacci pemantulan, Fibonacci retracement, yang sering ditarik dari kiri ke kanan. Tahap-tahap standard atau tahap-tahap tetapan yang telah diletakkan di dalam Fibonacci retracement adalah tahap 0, 23.6,
38.2, 50.0 dan 61.8. Seterusnya 100.0. Tahap-tahap ini standard di mana semua broker-broker yang telah memberikan platform mereka akan mengeluarkan tahap-tahap ini secara tetapan. Fibonacci retracement ini dilukiskan pada ayunan harga dari kiri ke kanan. Ayunan harga bermaksud pergerakan harga di mana ia bergerak daripada atas ke bawah sebelum meningkat semula. Itu adalah satu ayunan harga yang ke bawah. Dan manakala ayunan harga yang meningkat ke atas, di mana satu pergerakan harga terus saja bergerak ke atas sebelum memantul semula ke bawah. Di dalam ayunan meningkat, kita akan tarik daripada bawah ke atas. Manakala daripada ayunan yang menurun, kita akan tarik Fibonacci tersebut dari atas ke bawah. Nilai-nilai yang ada di dalam Fibonacci pemantulan ataupun Fibonacci retracement ini adalah 0.0, 382, 51 dan seterusnya seperti yang kita lihat pada gambar rajah sebentar tadi. Baiklah, itu adalah contoh bagaimana kita boleh menganalisa market menggunakan Fibonacci pemantulan, dan seterusnya kita lihat terus kepada Fibonacci pengembangan ataupun Fibonacci expansion. Seringkali nilai-nilai Fibonacci expansion ini mempunyai dua huruf di hadapan, FE, iaitu Fibonacci expansion, sebelum memperlihatkan nilai-nilai yang ada di dalam Fibonacci tersebut seperti 61.8, 100, 1618, 200, 2618, 300. Nilai-nilai Fibonacci expansion ini tidak akan keluar di dalam platform anda kerana Fibo yang di bahagian bawah ini adalah Fibonacci yang kita ubah suai. Kita tambah kepada Fibonacci expansion tersebut. Sekiranya keadaan standard atau tetapan, dua nilai di bahagian atas ini 61.8 dan 100 sahaja yang akan kelihatan. Di hujung webinar ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menambah nilai-nilai Fibonacci terhadap Fibonacci pengembangan tersebut. Fibonacci expansion akan merujuk kepada arah pengembangan terhadap satu trend yang mengembang. Kita boleh melihat arah pengembangan mana tahap harga tersebut akan mencapai tahap-tahap expansion. Tahap Fibonacci expansion. Tahap Fibonacci ini dianggap sebagai satu tahap sokongan dan rintangan. Kita boleh gunakan tahap-tahap Fibonacci expansion ini sebagai target kita untuk meletakkan take profit, ataupun kita boleh letakkan pending order di bahagian Fibonacci expansion tersebut. Nilai-nilai tetapan untuk Fibonacci pemantulan retracement, Fibonacci pemantulan Fibonacci ini expansion, maafkan saya, slide ini ada sedikit silap di sini. Okey, maafkan saya, ada sedikit silap ejaan di situ. Sepatutnya Fibonacci expansion. Okay, saya telah mengubah slide tersebut. Nilai tetapan untuk Fibonacci expansion ini adalah 61.8, 100 dan 1618. Penambahan nilai yang kita letakkan adalah 200, 2618, 300, 3618. Ini adalah satu cadangan yang saya berikan kepada anda untuk letakkan penambahan nilai tersebut. Anda boleh letakkan nilai-nilai yang mana satu anda selesa. Ia terpulang pada anda. Sama ada anda ingin meletak 2618 ataupun tidak, ia terpulang kepada anda. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada jenis Fibonacci yang ketiga, iaitu Fibonacci kipas ataupun Fibofan. Fibofan kelihatan seperti rajah ini.
di mana kita boleh menarik satu ayunan daripada ayunan rendah ke tinggi. Kita boleh tarikkan dia dari kiri ke kanan. Kemudian FiboFan akan keluar di bawah ini. Nilai tetapan adalah 38.2, 50.0 dan 61.8. Kita boleh menambah nilai Fibo ini sekiranya kita inginkan. FiboFan adalah garisan-garisan trend berdasarkan mata Fibonacci retracement. Garisan-garisan kipas ini boleh digunakan untuk menganggarkan tahap sokongan dan rintangan atau zon potensi pembalikan yang akan bakal berlaku. Kebanyakan pedagang yang menggunakan FiboFan haruslah mempunyai satu skill menarik trend line terlebih dahulu sebelum menggunakan Fibonacci kipas tersebut. Kerana sekiranya anda mempunyai pengalaman menarik trend line, ia adalah lebih mudah untuk menganalisa Fibonacci fan tersebut. Dan seterusnya, Fibonacci yang kita akan bincangkan seterusnya adalah Fibonacci zone waktu ataupun Fibo time zone. Di mana Fibo time zone ini kita akan melihat kepada nilai Fibonacci terhadap masa di mana kita menjangka sesuatu trend itu akan berulang. Sebagai contoh di sini nilai tetapan kepada Fibonacci ini adalah 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Dengan menggunakan Fibonacci zone waktu, seperti saya katakan tadi, kita boleh lihat satu trend mengulangi pergerakannya seperti data sejarah sebelumnya. Ataupun kita boleh lihat di mana peluang untuk kita memasuki perdagangan seterusnya. Kita boleh tetapkan pada masa-masa tertentu tanpa menunggu atau berada di depan komputer 24 jam sehari. Kita boleh lihat dengan menggunakan Fibo time zone ini dan letakkan alarm kita untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah kita tanda di dalam carta. Fibonacci zone waktu ataupun Fibo time zone adalah satu garis menegak berdasarkan jujukan Fibonacci. Garis-garis ini melanjutkan pergerakannya, melanjutkan analisisnya sepanjang paksi X, iaitu paksi tarik atau paksi masa sebagai mekanisme untuk menjangkakan kebalikan berdasarkan masa berlalu. Satu tahap dasar dan puncak harga sering dipilih sebagai titik permulaan. Jarak bermula agak kecil dan berkembang mengikut nilai Fibonacci yang telah ditetapkan. Ia digunakan untuk menjangkakan zon waktu di mana potensi pembalikan harga bakal berlaku. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita boleh letakkan Fibo time zone ini untuk melihat di mana masa yang telah kita lihat satu analisis, satu pergerakan, satu corak carta berlaku. Ia mungkin akan berulang semula pada waktu-waktu di mana zon Fibonacci, zon time zone tersebut telah kelihatan. Baiklah, setelah kita bincangkan tentang jenis-jenis Fibonacci sebentar tadi, mari kita lihat pula tajuk seterusnya, iaitu corak carta, di mana kita akan mengenal pasti dan mencari satu cara perdagangan menggunakan corak carta tersebut. Seperti di dalam gambar ini, kita boleh lihat terdapat banyak corak carta yang terdapat di dalam analisis teknikal. Sebagai contoh, head and shoulders, rectangles, channels, flags, pennants, kita boleh gunakan symmetrical triangle, segitiga, kita boleh gunakan wedge, kita boleh gunakan double top, double bottom, triple top, triple bottom,
Ini sebagai contoh-contoh asas corak carta yang kita boleh gunakan dan untuk menganalisa market, di mana arah market yang akan berlaku di masa akan datang. Anda mungkin pernah mendengar perbualan pelabur-pelabur pakar mengenai puncak berganda ataupun segitiga ataupun kepala puncak dan bahu serta bermacam-macam istilah lain. Dalam bahasa Inggerisnya, kita sering kali mendengar perbualan pedagang-pedagang tentang double tops, triangles, head and shoulders. Kesemuanya merujuk kepada corak carta dan ia akan membantu kita melihat atau mengesan satu kemungkinan pergerakan besar sebelum ianya berlaku. Sekiranya kita mampu mengesan corak-corak ini terlebih dahulu, kita boleh letakkan pesanan kita terhadap pasaran dan follow sahaja pergerakan market dan mungkin akan mendapat keuntungan yang kita telah tetapkan. Sebaik sahaja kita sudah membiasakan diri dengan corak carta asas, kita boleh lihat kepada carta dan perhatikan bagaimana harga memberi reaksi apabila corak-corak tersebut telah menjadi lengkap. Satu corak carta menjadi agak sukar untuk dikesan pada permulaannya. Kepada pelabur-pelabur baru memang sukar untuk mengesan corak carta tersebut dengan lebih precise, dengan lebih tepat sekali. Tetapi apabila kita telah membiasakan diri menggunakannya, biasakan diri kita dengan melihat double top, double bottom, semua corak carta yang telah kita lihat sebentar tadi, kita akan dapat melihat dan mengesan corak carta di banyak tempat. Di setiap pair, kita boleh lihat, di setiap time zone juga kita boleh lihat pergerakan dan corak carta itu berlaku. Contoh pada hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda satu corak carta puncak berganda, double tops dan double bottoms, dasar berganda. Seperti yang anda lihat di dalam gambar rajah ini, kita boleh lihat puncak berganda dan dasar berganda dengan mudahnya setelah kita letakkan horizontal line di setiap paras dua puncak tersebut. Dan di sini kebanyakan pedagang akan meletakkan pesanan belian sekiranya dasar berganda ditemui, dan begitu juga meletakkan jualan setelah melihat puncak berganda telah kelihatan. Kita boleh gunakan breaking candle sebagai entry point kita, ataupun kita boleh menunggu neckline dipecahkan sebelum kita memasuki pasaran. Kita akan mulakan dengan satu contoh yang mudah, seperti carta yang kita lihat sebentar tadi. Satu puncak berganda, double top, terbentuk apabila harga mencapai titik tertinggi sebanyak 2 kali dan tidak mampu untuk memecahkannya. Setelah ia tidak mampu untuk memecahkan tahap harga puncak tersebut, ia akan kembali jatuh, dan begitu juga berlaku sebaliknya untuk keadaan dasar berganda. Untuk keadaan dasar berganda, harga tidak mampu untuk memecahkan satu paras dasar harga, dan kemudian ia akan cenderung untuk terus meningkatkan tahap harga tersebut. Sebagai contoh gambar rajah sebentar tadi, harga gagal untuk membuat harga terendah yang baru dalam kes dasar berganda atau harga tertinggi yang baru dalam kes puncak berganda. Tidak lama kemudian, harga mula bergerak dalam arah yang bertentangan. Ia adalah sebab harga dasar berganda dan puncak berganda ini merupakan satu corak pemantulan ataupun kita boleh katakan reversal pattern terhadap harga. Bukannya corak kesinambungan. Terdapat dua jenis pattern yang kita boleh kategorikan sebagai satu reversal pattern ataupun continuation pattern. Walaupun keadaannya tidak begitu sempurna, ia merupakan satu corak carta yang menjadi kegemaran kepada pelabur-pelabur kita.
Reversal pattern kita selalu meletakkan satu pesanan yang berlawanan arah kepada tahap sokongan atau rintangan, manakala continuation pattern kita akan mengikuti arah yang telah kita lihat di dalam satu corak carta. Contoh pertama tadi kita bincangkan tentang double tops, double bottom. Seterusnya kita akan melihat kepada kepala puncak dan bahu, iaitu head and shoulders. Sebagai contoh dalam rajah ini, satu trend yang meningkat akan membentuk 3 puncak di atas. Satu trend menaik akan membentuk tiga puncak di atas, dan puncak pertama tidak akan melebihi puncak kedua. Begitu juga puncak ketiga tidak akan melebihi puncak kedua, iaitu kepala puncak. Dan kita seringkali akan meletakkan satu garis leher atau neckline di sini, di mana kita akan mulakan perdagangan kita di garis leher tersebut. Ataupun sekiranya anda mahir menggunakan candle breaking candle, anda boleh membuka pesanan anda sekiranya candle sebelumnya dipecahkan. Sekiranya anda tidak mampu untuk tidak sempat untuk menunggu harga bergerak ke arah apa yang kita telah jangkakan, anda boleh letakkan pending orders ataupun pesanan tertunda terhadap pasaran sebelum anda keluar daripada platform anda. Corak head and shoulder ini adalah penghulu kepada corak dasar berganda dan puncak berganda. Maknanya ia adalah lebih kukuh. Secara faktanya bahawa ia mengambil 3 puncak atau 3 dasar untuk melengkapkan coraknya dan tidak bergantung hanya kepada 2 puncak atau 2 dasar. Dalam satu trend meningkat, corak terbentuk daripada satu puncak shoulder pertama, diikuti oleh kepala puncak head yang pertama, dan satu lagi puncak yang lebih rendah sedikit, iaitu second shoulder, bahu yang kedua. Dan di situ kita boleh lihat satu pattern yang lengkap untuk head and shoulder tersebut. Untuk pengetahuan anda, bahu kedua, second shoulder, boleh menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada shoulder yang pertama, tetapi ia tidak boleh melebihi ketinggian headnya, ketinggian kepada kepalanya, kerana ia akan membatalkan corak tersebut. Garis leher ataupun neckline yang telah kita lukiskan menghubungkan kedua-dua dasar yang terbentuk daripada corak tersebut. Biasanya kita akan memasuki pasaran pada pemecahan garis leher ini. Sekiranya ia terus bergerak ke bawah ataupun sekiranya head and shoulder itu terbalik, kita akan letakkan neckline dan kita akan letakkan pesanan sekiranya harga terus memecahkan tahap neckline itu ke atas. Corak ini mempunyai satu kecenderungan yang lebih tinggi, satu potensi yang lebih tinggi, walaupun ia bukanlah satu keadaan yang seharusnya terjadi pada ketika itu. Maka oleh itu, saya nasihati anda semua untuk meletakkan stop loss anda, tahap henti kerugian anda, sekiranya anda telah memasuki pasaran pada ketika itu. Contoh yang ketiga terhadap chart patterns yang kita boleh gunakan adalah segitiga meningkat ataupun triangles. Triangles ni kita mempunyai 3 jenis triangles, iaitu segitiga meningkat, segitiga menurun dan segitiga simetrikal. Keadaan untuk segitiga meningkat adalah seperti gambar rajah di atas, gambar rajah di skrin anda. Harga akan menyentuh tahap rintangan dan tidak berjaya mencetusnya, di mana tahap rintangan tersebut adalah mendata, manakala carta yang di bahagian bawah, garisan di bawah tersebut adalah dalam keadaan serong sedikit. Carta telah mencipta harga tinggi yang lebih rendah, higher lows, di dalam corak tersebut. Dan sekiranya pemecahan berlaku, maka kita akan membuka pesanan di bahagian ini dan mungkin akan meletakkan stop loss di bahagian atas ini.
Terdapat 3 jenis segitiga seperti saya katakan tadi. Pattern segitiga ini mempunyai ascending triangle, segitiga menurun, ataupun descending triangle, ascending triangle, segitiga menaik, atau segitiga menurun, descending triangle, dan segitiga simetrik, symmetrical triangles. Dalam segitiga menaik, harga bertemu dengan tahap rintangan, tahap resisten di bahagian atas yang berbentuk rata. Ia kembali untuk membentuk keadaan harga rendah yang lebih tinggi daripada sebelumnya, iaitu higher lows. Manakala untuk segitiga menurun, kita akan seringkali melihat satu tahap lower high, di mana satu tahap garisan simetrikal, garisan horizontal kita akan letakkan di bahagian bawah, kemudian di bahagian atas kita akan letakkan satu garisan menurun, dan di situ keadaan harga akan membentuk satu segitiga. Kemudian sekiranya pemecahan berlaku, ia akan memberikan kita peluang untuk memasuki pasaran belian. Sebagai contoh ini, pergerakan satu segitiga dalam keadaan menurun adalah serupa seperti keadaan yang meningkat sebentar tadi yang kita lihat pada contoh pertama tadi. Cuma coraknya adalah bertentangan kepada segitiga menaik ataupun ascending triangle. Harga mendapati tahap sokongan support tersebut di bahagian yang lebih rendah, dan garisan rata manakala mencorakkan keadaan harga terendah yang lebih tinggi daripada sebelumnya, lower highs. Dan akhir sekali kita akan melihat kepada satu segitiga simetri, corak carta untuk segitiga simetri. Garisan atas sebagai tahap rintangan dan garisan bawah akan menjadi tahap sokongan. Di sini kita boleh lihat satu keadaan simetri, di mana segitiga itu lengkap berlaku di sini. Dan sekiranya pemecahan berlaku di atas ataupun di bawah, kita akan mulakan perdagangan kita belian sekiranya ia memecah di atas, dan jualan sekiranya ia memecah di bawah. Tetapi mengikut pengalaman saya, sekiranya satu segitiga telah dilukiskan, carta ataupun pergerakan harga cenderung untuk menyambung pergerakan sebelumnya. Sebagai contoh dalam contoh ini dan contoh sebelum tadi, sekiranya anda perasan, sekiranya kita melukis segitiga, sekiranya pergerakan harga sebelumnya meningkat, maka ia akan continue untuk meningkat. Bermakna ini adalah satu kategori continuation patterns. Tapi ia tidak semestinya begitu. Ada juga keadaan di mana satu segitiga telah dilukiskan dan ia telah melakukan satu retracement pattern dan melantunkan harga tersebut ke bawah dan bukannya ke atas seperti contoh ini. Dalam kes segitiga simetri, harga akan dihimpit oleh dua bahagian segitiga dan akhirnya meletuskannya, breakout, dan akan tetapi anda haruslah berwaspada, ia boleh meletus ke mana-mana arah. Tetapi seperti yang saya ceritakan tadi, untuk segitiga, mana-mana segitiga ia adalah satu continuation patterns. Tetapi haruslah berhati-hati, anda harus meletakkan stop loss anda terlebih dahulu sebelum memasuki pasaran. Tetapkan stop loss anda. Ciri-ciri segitiga simetri adalah di mana keadaan harga tinggi yang lebih rendah, higher lows, dan keadaan harga rendah yang lebih tinggi berlaku, lower highs. Pergerakan ini berlaku di dalam segitiga tersebut. Kelemahan segitiga, analisis segitiga ini adalah ia tidak sentiasa memberikan petunjuk yang jelas di mana harga mungkin akan meletus atau bergerak. Ia sama ada atas atau bawah, tiada peraturan jelas yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, kita boleh mendapat satu petunjuk atau jangkaan yang sangat baik daripada segitiga tersebut. Apabila harga telah menghampiri hujung segitiga, kita akan menantikan letusan yang akan berlaku, dan ini adalah sangat penting untuk mengetahui di mana arah harga, dan ia adalah satu benda yang baik bagi seorang pelabur untuk mengetahui. Anda tidak akan sentiasa menjumpai corak-corak carta yang sempurna atau serupa dengan contoh-contoh yang telah kita berikan sebentar tadi. Tetapi ia mungkin akan diubah sesuai sedikit atau tidak lengkap ataupun lebih kurang sama. Dan saya akan menasihati anda agar sentiasa memperhatikan corak carta ini kerana ia juga mempunyai kepentingan dan kelebihan tertentu terhadap pasaran.
Baiklah, setelah kita bincangkan tentang topik utama kita, analisis teknikal pada hari ini, sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh berikan soalan anda kepada saya dan saya akan menjawab soalan anda. Dan sekiranya anda ingin memberikan soalan yang lebih panjang ataupun lebih spesifik, anda boleh berikan soalan anda, hantarkan kepada email saya azfar.jamil@gdmfx.com. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda terhadap webinar kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di webinar akan datang. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Happy trading everyone. Semoga kita berjumpa lagi di webinar akan datang. Segala soalan-soalan anda saya akan jawabkan sebentar lagi. Dan sekiranya anda telah menghantar email kepada saya akan jawabkan email anda as soon as possible. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Happy trading.